Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Okey, taib, kita nak bincang ringkas-ringkas sahaja insya-Allah. Saya tak nak ambil masa lama tuan-tuan untuk iktikaf, untuk melakukan ibadah-ibadah yang lain. InsyaAllah kita nak pergi secara ringkas sahaja. Kita nak bincang sedikit berkenaan dengan bagaimana caranya untuk kita supaya memastikan doa kita ni mustajab pada bulan Ramadan. Sebab kita tahu manusia ni dia tak ada lain, dia nak permintaan dia itu dikabulkan. Kalau dia nak pinjam duit ke orang, dia harap orang bagi pinjam duit kat dia. Kalau dia nak sesuatu, dia nak orang kata dah sampai masa dia nak menikah ke, dia nak orang terima pinangan dia. Jadi manusia itu begitu. Dan begitu juga dengan doa, dia sepatutnya dia harapkan, tentu saja semua orang dia harap doa dia mustajab lah. Jadi kalau hidup tanpa doa ni macam seolah-olah kita ni seperti rangka yang bernyawa lah. Kita ni seolah-olah macam mana nak kata, seolah-olah mayat yang bergerak macam tu. Kita tidak ada roh dalam hidup kita. So kita banyak benda kita nak kena minta kepada Allah SWT. Sebab kita bukan saja nak minta nikmat atau cita-cita yang diidamkan pada masa hadapan, kita juga kena minta supaya tidak dihilangkan nikmat atau cita-cita yang kita kehendaki. Contoh, kita nak nikmat kesenangan, kita nak kesenangan tu berkekalan. Kita nak kesihatan, kita nak kesihatan tu berkekalan. Kita nak ilmu, kita nak ilmu tu berkekalan. Sebab tu kita perlukan siapa supaya apa yang kita ada tu digunakan atas jalan Allah. Sebab tu kita perlukan Tuhan. Kita perlukan Rabb. Kita perlukan Allah SWT untuk guide kita, untuk memandu kehidupan kita. Sebab ni kehidupan ni sebenarnya suatu benda yang sangat-sangat tidak terkawal. Kita tak mampu nak kawal dia. Kita boleh kawal ke kereta kita sepenuhnya? Tak boleh. Mata kita sepenuhnya tak boleh. Telinga kita sepenuhnya tak boleh. Dengan kata 100% mutlak, kita boleh pasti tak kereta kita akan selamat dari itu? Kita tak boleh kontrol. Kereta kita mungkin dalam good condition, tapi tiba-tiba boleh datang lori trailer daripada belakang, daripada depan, daripada tepi. Wa na'udzubillah. Jadi sebab tu kita kena tengok, lihat saja kita kalau kita baca Quran, ramai penguasa seperti Firaun, dia rasa dia hebat tapi tumbang, tewas. Allah SWT sendiri yang menguruskan dia tenggelam dalam laut. Itu. Jadi betapa canggih, kalau kita lihat pada zaman pun kita lihat betapa canggih peteguh peralatan yang dibina oleh manusia itu, suatu hari dia akan musnah. Sebab akhirnya kita tahu bahawa siapa yang menguasai alam ni tetap Allah. Allah SWT. Dialah awal, dialah zahir, dialah akhir, dialah zahir, dialah batin. Jadi semakin dekat insan dengan Allah, sebenarnya semakin mustajablah doa dia. Sebab tu kemustajaban doa tu sebenarnya sangat berkait dengan apa sebenarnya? Sangat berkait dengan seorang tu memberi ketumpuan sepenuhnya ketika dia berdoa tu. Semakin tertumpu perasaan dia kepada kebesaran Allah, sebenarnya semakin cepatlah doa dia itu dimustajabkan. Sebenarnya tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT, sebenarnya nak berdoa itu sebenarnya bukan susah. Semua orang boleh doa. Semua orang boleh baca doa panjang-panjang pun, yang dihafal, yang direka sendiri, yang diambil daripada sunnah Nabi, diambil dari Quran. Semua orang boleh buat. Yang susah hanya tuan-tuan puan-puan nak cari jiwa yang khusyuk, yang menyebabkan kunci kepada mustajabnya doa tu. Sebab tu ramai orang dia salah sangka. Mereka dia tumpu pada waktu, dia tumpu pada ungkapan, tempat berdoa. Tentu sajalah macam kita pergi ke Mekah, kita nak berdoa. Tentu, betul. Sebab dia tempat mustajab. Tetapi kita lupa perkara yang paling asas, itulah kekhusyukan diri insan yang berdoa itu sendiri. Sebab tu ada riwayat orang tu dia tawassul, dia doa dalam gua pun,
Bukan tempat yang mustajab doa yang dicerita secara jelas pun, tapi Allah makbulkan. Dia ada amal-amal soleh yang dia gunakan sebagai perantara tawasul tu dalam satu hadis. 3 pemuda tu sampai bergerak, akhirnya semua gua tu sampai dia, batu yang melindungi gua tu sampai diorang boleh keluar, mereka boleh keluar. Jadi sebenarnya yang perlu paling ada ialah bila kita berdoa ialah kita benar-benar nak satu perkara itu, kita berdoa dengan khusyuk, bukan dengan jiwa atau sambil lewa gitu. Jadi kita jangan hairan. Ada orang dia doa dia tak mustajab walaupun dia ke Mekah. Ataupun dia walaupun Mekah tempat yang mustajab kan, tetapi dia tak dapat apa yang dia nak. Ataupun dia berada pada bulan Ramadan. Sebab walaupun tempat yang mustajab tu satu unsur telah satu syarat telah dipenuhi, tapi dia gagal memenuhi perkara yang asas sekali, iaitu jiwa yang khusyuk. Yang benar-benar mohon dengan penuh erti dia itu seorang hamba. Dia mengerti bahawa dia itu seorang hamba. Minta dengan keadaan penuh rendah diri. Tengok ke mana-mana macam mana Zakaria minta bila dia nak Zakaria alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, dia minta kepada anak. Dia bagi tahu aku ni dah tua, aku ni dah beruban dan sebagainya. Begitu merendah diri di hadapan Allah SWT sebagai seorang hamba. Tidak langsung ada sekelumit rasa sombong dan takbur. Penuh merendah diri. Itu kita dengan Allah SWT. Minta dengan dalam keadaan penuh kerendahan diri dan penuh harapan. Jika unsur itu yang asas yang utama itu dipenuhi, barulah diikuti dengan tempat, waktu yang mustajab, maka doa itu akan jadi amat-amat mustajab. Bila ketiga-tiga unsur itu bergabung, baru dia jadi. Tapi asasnya kalau tempat saja tak jadi, dia kena ada kekhusyukan jiwa itu dulu. Kemudian barulah dibantu dengan tempat dan juga masa. Misalnya kata masa Lailatul Qadar. Kalau kita jumpa Lailatul Qadar pun masa itu mustajab pun, kita doa dengan sambil lewa sekali pun, Allah boleh saja tidak mengabulkan sebab kita tidak bersungguh dalam apa yang kita minta. Jadi selepas kita faham perkara ini, maka kita cuba faham bahawa Allah janji kepada kita untuk mustajabkan doa, dan Allah tu mustahil dia akan mungkir janji. Sebab apa puasa ini, waktu puasa ini mudah Allah makbulkan doa, sebab pada bulan Ramadan ni dia akan bentuk jiwa yang khusyuk. Dalam lapar ni kita baik sikit lah daripada masa-masa kenyang ni. Garang pun kurang sikit dalam Ramadan ni. Jadi Ramadan ni dia waktu yang Allah sayang. Sebab bulan pilihan dia dan suasana hamba dia taat pada dia. Maka Allah baik saja sebut tentang kewajiban puasa bulan Ramadan, maka Allah ikuti dengan janji yang di mana dia firman dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Ini yang Buya Hamka ada kata dalam tafsir Azhar, seolah-olah nak tunjuk bahawa inilah menunjukkan bahawa lepas pada cerita Ramadan terus cerita pasal doa, nak tunjuk bahawa doa tu memang dimakbulkan bulan Ramadan. Itu ada pandangan Buya Hamka rahimahullah ta'ala dalam tafsir Al-Azhar ketika dia tafsirkan ayat ni. Jadi apa ayat dia? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yang bermaksud, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu mengenai aku, maka sesungguhnya aku sentiasa hampir. Aku perkenankan permohonan orang yang berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka menyahut seruanku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku supaya mereka mendapat petunjuk. Ini dia bukti bahawa apabila setiap doa dalam keadaan biasa sekalipun Allah doa, dan tentu saja dari Ramadan Allah makbulkan. Tapi apa syarat dia kata hendaklah mereka sahut seruanku. Hendaklah mereka beriman kepadaku supaya mereka mendapat petunjuk. Oleh kerana Allah dah kabulkan doa, maka jangan lupalah kita untuk memenuhi janji kita pula untuk menjadi hamba yang taat pada Allah SWT. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah SWT. Setiap manusia ni dia hidup pada waktu ini, dia akan masuki Ramadan. Sekarang ni kita dah saat-saat akhir. Dan semua orang dalam bulan Ramadan. Baik dia Muslim, baik dia bukan Muslim, baik yang puasa, baik yang tak puasa, baik yang beribadah, yang beramal soleh, baik yang bermaksiat, semua sedang berada dalam bulan Ramadan. Orang Palestin pada bulan Ramadan, Zionis Israel, Yahudi pun berada di bulan Ramadan.
Tetapi persoalannya, apakah setiap orang itu dimustajabkan doa mereka pada bulan Ramadan? Tentu saja tidak. Sebab doa itu dimustajabkan apabila insan itu dia berpuasa. Ya, puasa itu mendatangkan ganjaran pahala. Puasa itu juga didik rohani agar tunduk kepada kehendak Allah. Puasa juga dia suburkan keikhlasan dalam jiwa. Jadi puasa ni berbentuk kekhusyukan yang luar biasa sebenarnya tuan-tuan puan-puan. Dengan sebab itu doa orang yang berpuasa itu dimustajabkan. Siapa saja yang berpuasa dalam kata yang sebenarlah, dia meninggalkan maksiat, dia meninggalkan benda-benda lara, dia meninggal kata-kata keji lucah, kata-kata yang menyakitkan hati orang, dia tinggal dengan perkara semua umpatan dan sebagainya, maka dia akan dapat rasa perbezaan dalam jiwa dia. Lebih mendalam lagi kalau dia hayati puasanya pada jantung hati dia, pada lidah dia, pada tingkah laku dia, maka bertambahlah kekhusyukan jiwa dia. Jadi bertambah pula lah sayang Allah kepadanya. Jadi apabila dia buka puasa, dia telah menyempurnakan arahan Allah, kasih sayang Allah melimpah kepada dia. Maka Nabi SAW bersabda, berdoa ketika berbuka. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW yang bermaksud, sesungguhnya bagi orang yang berbuka itu doa yang tidak lagi tolak ketika dia berbuka. Itu dia. Dalam masa puasa, masa doa tambah lagi, masa nak buka puasa tu doa lagi pun dia diterima oleh Allah SWT. Al-Munawi dia nukilkan satu pendapat yang menyebutkan dikhususkan untuk umat ini mengenai doa dalam firman Allah dalam surah Al-Ghafir ayat 60, maksudnya berdoalah kepadaku nescaya aku mustajabkan untuk kamu. Itu asalnya untuk para nabi. Kemudian dia berikan kepada umat ini apa yang diberikan kepada Nabi alaihissalam. Namun urusan umat ini bercampur bau disebabkan nafsu menguasai jantung hati mereka, maka dia pun terhijablah. Maka puasa itu mencegah nafsu. Apabila seorang meninggalkan syahwatnya, maka bersihlah jantung hatinya, serta bersinarlah cahaya, maka mustajabkan doa. Maka hadis ini yang seumpamanya hanya untuk siapa yang telah menunaikan hak puasa dengan sebenarnya, yang ini dia telah melihara lidah, jiwa dan perbuatannya. Kita masih ada baki, tuan-tuan. Kalau kita ada nakal-nakal sikit, kita ada silap sikit, masih lagi kita ada dalam bulan Ramadan. Tetap kita jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Terus berubah. Jadi lebih baik insya-Allah kita gunakan masa yang ada ni sebaik-baiknya. Baik. Terus kita katakan bahawa kesimpulannya sebenarnya Ramadan itu adalah bulan yang diberkati. Jadi puasa pula jadikan kita bersih jiwa nurani. Jadi gabungan keberkatan bulan dan kebersihan jiwa, dia jadikan doa kita mustajab. Jadi jika sekadar bulan yang diberkati tapi jiwa kita kotor, maka janji Allah ni mungkin bukan untuk kita. Jadi dia syarat tu mesti dipenuhi. First kali jantung hati tu mesti bersih. Barulah masa Ramadan ini, sebab Ramadan ini, sebab bulan diberkati ini, barulah dia menjadi sebab-sebab yang akan membantu kita lebih lagi untuk mendapat kemustajaban doa daripada Allah SWT. Jadi insya-Allah kita manusia semua buat silap, saya pun buat silap. Jadi kita semua cuba untuk berubah menjadi insan yang lebih baik. Mudah-mudahan baki-baki ini Allah makbulkan, kita keluar daripada madrasah Ramadan ini dengan jadi orang yang lebih barulah. Kita kata macam tu. Dan mudah-mudahan kita sambung pula tu nanti ada masa dengan 6 lepas pada dah raya sehari tu. Siapa yang nak start dah boleh start dah. Ada yang boleh straight terus lepas masuk Syawal kedua tu dah mula pun bagus juga. Ataupun siapa yang boleh buat sikit-sikit pun boleh juga. Ikut kemampuan. Ada orang mampu raya kedua dia dah puasa dah. Raya kedua ada apa tu Syawal kedua tu dah puasa dah. Sampai set itu pun dia, itu kemampuan masing-masing lah. Tapi yang penting kita cuba buatlah semampu kita insya-Allah. Nanti lebih lanjut insya-Allah hari terakhir kita akan bincangkan tentang sikit amalan-amalan apa yang kita boleh buat pada hari raya nanti. Insya-Allah. Baik, itu saja. Bagi yang belum bayar zakat fitrah, bolehlah mula-mula bayar. InsyaAllah masih ada masa, tapi jangan sampai lupa teruslah. InsyaAllah. Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.